Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para penonton yang saya hormati. Alhamdulillah, di episod yang lepas kita telah bawakan bersama para penonton untuk sama-sama kita menjelajah ke surau Kampung Melaut. Dan alhamdulillah, episod ke-6 ini, saya akan membawakan para penonton untuk bersama-sama kita melihat dengan lebih dekat lagi Masjid Limau Manis Lama. Jadi insya-Allah, sumber yang akan menceritakan dengan lebih lanjut lagi tentang sejarahnya ialah insya-Allah saya sendiri. Berdasarkan kepada buku rujukan, iaitu buku yang ditulis oleh Yang Mulia Datuk Haji Matusin Baki. Iaitu bukunya yang bertajuk Catatan Masjid-Masjid di Negara Brunei Darussalam. Sebelum itu, saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang sejarah Kampung Limau Manis. Kampung Limau Manis ialah salah sebuah kampung yang dalam mungkin Pekalan Batu yang terletak di daerah Brunei dan Muara. Mungkin Pekalan Batu mempunyai 13 buah kampung, iaitu Kampung Pekalan Batu, Kampung Pancuk Murai, Kampung Junjungan, Kampung Berbuluh, Kampung Wasan, Kampung Limau Manis, Kampung Kuala Lurah, Kampung Belimbing, Kampung Berbatik, Kampung Batu Ampar, dan Kampung Masin dan sebagainya. Jadi di sini Kampung Limau Manis ini banyak sejarah dan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Di antaranya ialah penubuhan Masjid Limau Manis Lama yang berada di belakang saya ini. Masjid adalah tempat beribadat umat Islam dalam mengajarkan amal ibadat seperti sembahyang dan ibadat-ibadat yang lain. Perkataan masjid adalah berasal dari bahasa Arab, yakni kata asalnya sujudan, iaitu fi'il madinya sajada, yang berarti telah bersujud. Fi'il sajada diberi awalan ma, sehingga terjadilah isim makan, yakni nama tempat. Isim makan ini menyebabkan perubahan bentuk sajada menjadi masjid, masjidu dan masjid. Menurut syarak, perkataan masjid itu berarti seluruh tempat di permukaan bumi ini. Berdasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda bersabda, "Ju'ilat lil audu masjidan." Maksudnya, seluruh permukaan bumi ini telah dijadikan suci dan masjid bagiku. Ini jelas bahawa kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengunyakan kelebihan pada kita di mana-mana tempat sahaja kita boleh beribadat, boleh mengerjakan sembahyang dan sebagainya. Asalkan saja ia bersih daripada najis dan sebagainya. Kelebihan membina masjid memang tidak dapat dinafikan. Ini jelas bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat daripada Anas. Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan shaghir kana aw kabir, banallahu lahu baitan fil jannah." Maksudnya, dari Anas bin Malik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membina masjid kerana Allah, sekalipun ia kecil ataupun besar, nescaya Allah mendirikan baginya sebuah rumah di dalam syurga. Dan dari riwayat lain, hadis Nabi SAW menyebutkan ada 3 amalan yang tidak akan putus, iaitu sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, iaitu Nabi bersabda, "Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasah, illa min sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi,
aw waladin salihin yad'u lah. Maksudnya, apabila mati seorang anak Adam, maka akan terputuslah semua amalannya kecuali 3. Iaitu pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah termasuklah membina masjid, membina surau, membina balai ibadat. Menurut Imam Al-Rafi' rahimahullah, maksud sedekah jariah itu juga boleh dibersihkan sebagai wakaf. Itu yang pertama. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Jadi saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sesiapa yang membina masjid ini, yang telah membina, yang telah mengeluarkan duit untuk perbelanjaan masjid ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunyakan balasan ganjaran pahala yang setimpa dengannya, sesuai dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi itulah yang dapat kita bawakan ataupun antara kelebihan fadilat masjid ketiga pembina ini. Walaupun masjid Imam Manis ini tidak lagi digunakan, tapi fungsinya insya-Allah pahala, saham pahala akan Allah SWT tunaikan juga, khususnya di akhirat nanti. Saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang apakah sejarah yang terdapat di masjid kampung Imam Manis lama ini. Sebelum dibangunkan masjid ini, penduduk kampung telah pun meminjam sebuah rumah yang dipunyai oleh Pak Cik Yahya untuk belajar agama dan mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjemaah. Imam pada masa itu ialah Cikgu Ahmad Hamid bin Muhammad Sa'ad yang berasal dari kampung Temeluh di negeri Pahang. Memandangkan keadaan ataupun masyarakat pada waktu itu inginkan sebuah masjid untuk mereka senang beribadat, maka timbullah satu usaha dengan mengadakan satu mesyuarat yang dipengerusikan oleh Tuan Qadi Daerah Bunda dan Muara pada ketika itu ialah Abang Haji Razali bin Zainuddin. Mesyuarat ini diadakan ialah untuk bertujuan membina sebuah masjid. Iaitu alhamdulillah pada pertengahan tahun 1965, sebuah masjid telah dibina di atas tanah kerajaan seluas 1 ekar. Lalu proses penembukan tapak masjid telah dilakukan oleh penduduk Kampung Wasan, Kampung Limau Manis, Kuala Lurah dan Batang Perhentian secara bergotong royong dengan diketuai oleh Awang Haji Siddiq bin Abdullah, Cikgu Haji Hamzah bin Mamat, Awang Haji Damit bin Ali dan Awang Haji Lidi bin Omar, di mana ketika itu beliau adalah Ketua Kampung Limau Manis dan Awang Haji Abdul Rahman bin Beringin. Untuk pengetahuan para penonton, Masjid Kampung Limau Manis lama ini telah pun didirikan pada tahun 1965. Masjid ini dibina daripada kayu dan konkrit, iaitu berdindingkan papan, berlantai simen dan bertiang konkrit. Hasil kos perbelanjaan bagi masjid ini berjumlah RM10,000 Brunei, iaitu di mana sebanyak 5,000 adalah bantuan daripada pihak kerajaan dan selebihnya merupakan kutipan derma daripada orang ramai. Artinya 5,000 pihak kerajaan dan 5,000 lagi adalah daripada hasil penduduk kampung. Masjid Kampung Limau Manis lama ini telah siap dibina pada 1 hari bulan Januari 1966 dan majlis peresmiannya telah disempurnakan oleh Almarhum Yang Amat Mulia Pengiran Indah Mahkota Pengiran Muda Dr. Kamaluddin bin Almarhum Pengiran Haji Muhammad Yassin, iaitu beliau pada masa itu ialah Pengetua Ahli Agama. Itu pada 17 bulan Februari 1967. Pada tahun 1990, memandangkan masjid asal ini ia damit, kecil,
maka ia diperluaskan lagi dengan menambah pembesarannya di sekitar sini sehingga boleh menampung jemaah yang semakin bertambah. Saya difahamkan apabila Masjid Imam Manis Balu yang didirikan mulai pada tahun 1996, maka masjid ini ditutup penggunaannya apabila dan berpindah ke Masjid Balu yang ada di kawasan sana, Masjid Kampung Imam Manis. Kalau kita melihat faktor pada masa ini, Masjid Imam Manis Lama ini ia telah pun ditutupi oleh hutan. Bagi pandangan saya, adalah lebih baik jika ia dirobohkan. Jangan ia dibiarkan macam ni. Sebab kalau kita melihat, mungkin saja di sini dimasuki oleh tanda tawar, boleh binatang-binatang buas dan sebagainya. Kemungkinan di sini asalnya ia adalah kecil, namun pembesarannya ia ada sekitar di kawasan sini dibesarkan, dan inilah kenangan yang tani Minda dapat dilupakan. Di sinilah dulu para jemaah khususnya di kampung Imam Manis bersembahyang dan mengadakan aktiviti keagamaan yang lain. Memandangkan ia sudah mula terbiar pada tahun 1996 sehingga sekarang lebih sudah 30 tahun ia terbiar macam ni. Jadi bisa ia dirobohkan dan mungkin saja ia boleh dimanfaatkan dengan dibina bangunan baru dan diistibdalkan seperti mana yang telah saya sentuh di episod yang keempat dengan Tuan Imam. Jadi insya-Allah semoga dengan perkongsian ilmu yang dapat saya sampaikan pada petang ini akan memberi manfaat pada semua, khususnya bagaimana cara mengatasi Masjid Imam Manis Lama ini. Jadi insya-Allah di episod yang ke-7 nanti saya akan membawakan pula penonton untuk sama-sama kita melihat ataupun menjelajah ke sebuah lagi masjid di Bukit Panggal. Masjid Bukit Panggal atas bukit nanti insya-Allah. Nantikan dan jangan lupa like, subscribe dan share. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.